Astagfirullahaladzim wa la ilaha illa anta wa na'udzuka min syarri ma laka bid'at wa abu bizambi innahu la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بيسر ولا تعسر بتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ni Allah Subhanahu wa taala izinkan kita dan memilih kita untuk kita berada terus di dalam suasana ketaatan. Kita mulakan hari kita, yakni Maghrib, permulaan hari bagi orang Islam. Maghrib, permulaan hari bagi umat Islam. Dan permulaan itu penting kerana ia memberi kesan juga kepada pengakhiran. Walaupun pengakhiran itu yang nak dilihat bagaimana kita berakhir, namun setiap pengakhiran yang baik itu pasti memberi kesan daripada permulaan yang baik. Jadi permulaan yang baik itu diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari untuk kita bermula dengan perbuatan ataupun kehidupan yang baik.
yakni dengan mengutamakan akhirat. Ini bila sebut akhirat itu pasti bersandarkan bermula dengan iman. Bila iman itu mesti bersandarkan kepada percaya atau beriman kepada Allah. Sebab itu amalan datang masjid itu adalah amalan orang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Ilal akhir ayat. Jadi mana kata permulaan hari kita ini kita menyatakan tanda kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, itu syariatnya adalah dengan mengimarahkan rumah Allah. Dia tak ada dakwa-dakwi dah tu. Itu qat'i sebenarnya, dalil naqli qat'i. Tinggal cara nak faham saja. Cara faham, dan dalam perbahasan fikihnya, dalam kita mazhab Syafi'iyah tidak meletakkan wajib. Jadi jemaah itu sunat yang dituntut dan menjadi fardu kifayah untuk semua kaum atau qaryah itu. Kalau tak ada yang buat, dosa semua. Ada yang buat, pahala yang tak buat, bubuh kat buat. Untunglah yang buat. Jadi kalau tak ada yang jemaah, dosa semua tempat. Macam tu. Adapun kita menumpukan perbahasan mengutamakan akhirat. Apatah lagi kita sedang membincangkan tentang perbahasan ringkasan Syama'il Muhammadiyah. Kita letakkan perbahasan ini, kita mulakan dengan kajian kehidupan bersandarkan ringkasan Syama'il Muhammadiyah. Kita nak kaji hidup kita, kemudian kita nak selarikan dengan perbuatan Nabi SAW. Kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Dapat hidupkan satu sunnah pun, ya Allah, akhir zaman ni pun dah cukup besar dah jemaah sekalian. Saya baca pun berat nak baca perbuatan dan sifat Nabi ni. Sebab apa? Allah Akbar. Bila kita baca tu, azam kita nak buat semua. Tak terbuat kita dibuatnya. Tapi cukup kita merasakan dalam hati kita, mengkagumi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mesti ada timbul dalam hati. Timbul hati, hebatnya kekasih Allah ni. Hebat. Ada kita macam tu. Bagaimana kita merasakan kebesaran Allah, mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan dan kehebatan kemuliaannya. Maka bila kita lihat, baca dengan perbahasan tentang Habibullah, kekasih Allah, begitu juga kita memuliakan di saat Allah yang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulia itu dengan apa? Dengan segala apa perbuatan yang telah Nabi lakukan. Setiap perbuatan itu menterjemahkan kemuliaan. Kemuliaan yang menyatakan sifat seorang hamba Allah. Kita ni dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan satu tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa liya'budun. Kita hidup atas muka bumi Allah Taala ni, sibuk macam mana pun, banyaklah aktiviti macam mana pun, akhir ataupun intipati daripada perbuatan yang kita lakukan, adakah perbuatan kita itu menggambarkan sebagai hamba Allah? Nak tahu tidak? Tengok Nabi buat. Nabi menterjemahkan perbuatan yang menggambarkan seorang hamba Allah. Menjadi hamba ni, klaim kita hamba Allah tu senang, tapi diterima sebagai hamba Allah itu susah. Bukan semudah klaim kita ni hamba Allah, tapi tujuan kita dijadikan untuk beribadah kepada Allah. Tapi diterima sebagai hamba Allah, itu perlukan mujahadah. Perlukan mujahadah. Kalau kita takrifkan hamba pada perbahasan manusia, kita akan nampak satu kedudukannya rendah. Kan? Hamba abdi manusia ni diharamkanlah. Malah dalam peperangan saja wujud perbahasan tentang hamba. Habis tentang peperangan, al-ghaswah, maka hamba telah tidak lagi dinasah wal mansuh, dimansuhkan. Sebab hamba ni dia tak boleh buat apa-apa. Apa saja yang Tuhan dia bagi, itulah dia. Kalau Tuhan dia bagi makan atas lantai lah dia. Dia tak ada request. Dia tak boleh request. Request tak boleh, object pun tak boleh, objection, saya membantah pun tak boleh. Itu kalau perbahasan hamba manusia, hamba dunia. Tapi kalau perbahasan hamba Allah, berbeza. Hamba Allah itu satu jawatan yang tertinggi dalam kedudukan manusia. Tak ada jawatan lain dimasukkan yang paling tinggi. Sebab itu Allah memanggil bagi Nabi Muhammad sebagai Abdullah,
hamba Allah. Dan Nabi SAW menggelarkan diri sebagai ana abdillah. Dan di situ juga nanti Allah akan panggil kita dalam keadaan wahai jiwa-jiwa yang tenang. Masuklah ke dalam syurgaku sebagai hamba-Ku. Fadkhuli fi ibadi. Nampak? Fadkhuli fi ibadi. Ibadi ini sifat mana? Sifat yang mesti kita lihat bagaimana Nabi buat. Bukan mengaku-ngaku hamba. Jadi kalau kita lihat dalam Syama'il Muhammadiyah ni, bila kita pegang, kita sentuh perbahasan tentang Syama'il Muhammadiyah, maka dalam satu keadaan kita kena letakkan dalam hati, ya Allah, inilah cara yang sepatutnya aku lakukan. Namun aku lemah, ya Allah. Lemahnya kita, ya Allah, nak buat. Ikutkan inilah SOP bagaimana perbuatan yang kita nak buat. Ikut Nabi. Tapi sebab kita tiada daya kita sepenuh begitu. Namun di situ Allah tidak bebankan pula. Dan datang pula perbahasan yang untuk kita melakukan yang Nabi kata biar sedikit tapi istiqamah. Nabi pula meringankan. Cuba tengok perbahasan bagaimana Nabi SAW dalam beribadah. Akhirnya memberikan yang paling syadid. Contoh qiyam kan. Paling panjang Nabi baca ayat. Ada yang paling ringkas, satu ayat je. Nampak? Hebat Islam itu, dia datang dengan peluang. Jalan mana yang nak diikuti, pastikan jalan itu adalah jalan yang Nabi lakukan, tarik nubuah. Tapi jalan yang Nabi lakukan, ada variety. Ada kepelbagaian. Itu dalam bab fikih, punya mazhab, ada kepelbagaian. Jadi kita hari ini bersyukur sebab ada kaedah yang kita boleh tiru. Kita nak tiru apa yang Nabi buat. Seboleh-bolehnya. Tak dapat semua, jangan tinggal semua tu. Dalam kaedah fikihnya begitu. Kalau kita buka dalam bab perbahasan ibadah kan, dia disebut menjadi ibadah, kita dah bincangkan sebelum ini. Bagaimana Nabi SAW, dan di sini Al-Imam Tirmizi mulakan hadis dengan bagaimana Nabi SAW solat dengan keadaan bengkak kaki. Tu. Di sini kalau kita lihat, kedudukan hamba itu melakukan ibadah dalam keadaan, sambil itu kita buat murajaah. Muka surat 132. Tuan-tuan buka muka surat 132. Bagi saya dalam bab-bab ibadah ni, kita cerita semua perbahasan kita jadikan ibadah. Tapi bila mari tajuk maja'a fi ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena tengok bagaimana apa perbincangan tentang ibadah. Maka di situ Imam Tirmizi menyusun hadis yang pertama dalam 161 ini tentang kaedah ataupun kawaid ataupun cara Nabi beribadah, yakni digambarkan, diterjemahkan dengan solat. Nampak? Dengan keadaan wa qad ghafarallahu lak ma taqaddama min zambik wa ma ta'akhkhar. Ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kenapa solat, bagi ditanya kenapa solat sampai bengkak kaki, berarti padahal dah diampuni dosa. Dosa dah ampun. Kemudian makna kata dah tak ada apa-apa isu. Kenapa? Di sini kita nak faham. Qal kata Nabi, ini kita boleh jadikan sebagai konsep ibadah kita lah. Dalam kan solat kan imaduddin, tiang agama. Walaupun ini perbahasan solat sunat, tapi pada Nabi ini takhsis adalah hukum yang wajib pada para anbiya. Kita sunat lah yang dibahas solat malam. Tapi di situ menunjukkan kalau sunat pun begitu telah diberatkan. Tetapi bukan berat kerana dibebankan, terbeban, tapi kerana nak mencapai martabat afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ini hamba Allah yang bersyukur? Begitu. Yakni kalau kita ambil ibrah, pengajaran daripada hadis ini, kita melihat Nabi SAW bila sebut tentang kita nak menjadi hamba Allah, datang satu sifat bersungguh-sungguh. Ibadah tidak boleh dilakukan dalam keadaan sambil-sambil. Sebab tu kita tidak boleh jadikan sambilan.
Sambil-sambil kerja apa, sambil-sambil dia begini, bekerja sambil itu beribadah. Tak boleh. Dia kena beribadah sambil tu bekerja. Ibadah kena menjadi tiang seri. Ibadah menjadi intipatinya. Jadi kita ni sebenarnya beribadah, solat sambil kita melakukan urusan yang lain, sementara menunggu waktu solat yang datang kemudiannya. Sepatutnya begitulah kan. Sambil kita menunggunya masuk waktu solat, contoh macam isyak sekarang ni nak masuk, niat i'tikaf, niat dah, kemudian niat nak persiapan solat isyak, setengah jam kita duduk dalam masjid. Nabi kata malaikat doakan mafhum hadis, doakan keampunan, doakan rahmat. Beruntung tu. Bukan senang nak dapat satu masa yang kita boleh solid duduk kat masjid. Belum tentu mas sekalian. Sebab waktu lain mungkin kita banyak urusan. Kurang-kurang kita dapat maghrib isyak. Sambil menunggu isyak, kita mengisi dengan pengajian. Atau kita lepas subuh, kita kerja. Sebenarnya sambil nak menunggu masuk waktu zuhur, kita bekerja lah. Kita tak nak jadikan solat tu sambilan. Solat tu adalah keutamaan. Kerja tu sambilan. Sambil. Kita tak boleh jadikan solat tu sambil. Ibadah tu sambil-sambil, tak boleh. Ini buktinya kita ambil pengajaran ini. Ini kaedah bagaimana menjadi hamba Allah. Dengan mengutamakan ibadah dalam konteks kalau kita belum sampai tahap syariat, yakni contoh solat belum masuk waktu lagi. Tapi kesungguhan sudah ada. Okey, bila tiba masuk waktu pula, ada halangan, masyaqqah, ada halangan-halangan, tapi kesungguhan untuk menyelesaikan tetap ada. Bukan ada perbahasan, tak apalah, nantilah, tak apalah, panjang lagi. Jangan sampai didapati, ataupun jangan sampai kedapatan dalam diri kita satu keadaan yang meringankan dalam bab ibadah. Walaupun dalam bab ibadah itu tidak diberat-beratkan. Islam sangat memberikan keringanan. Sebab tu dalam bab ada rukhsahnya, tetapi kita tidak mengambil kesempatan. Waktu solat panjang, tapi kita ambil kesempatan, panjang lagi. Kita bimbang. Sebab kesempatan yang kita ambil itu bimbang-bimbang menunjukkan keremehan, remeh kita. Meremehkan. Bila meremehkan, kita bimbang. Tidak menunjukkan kesungguhan. Bila tidak menunjukkan kesungguhan, kita bimbang. Tak capai martabat ibadah. Ibadah tu perlukan mujahadah. Kesungguhan. Itu kita tengok ni. Ini boleh jadikan sebagai konsep lah. Afala akunu abdan syakura. Kalau anak tengok abah ni kenapa berusia ni duk pergi lagi buat tolong orang sana, tolong orang sini. Abah tak penat ke? Kita pun jawab, afala akunu abdan syakura. Ambil terus hadis tu. Apa tu tuan? Apa? Afala akunu abdan syakura. Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ni hamba Allah yang bersyukur? Aku nak belajar macam mana Nabi jadi bersyukur sungguh-sungguh. Aku nak belajar, biarlah. Tengok, kadang-kadang kita mengambil tadilah kesempatan. Bila ada keringanan, kita ringankan terus. Tak apa, sunat. Tak apa. Dalam tak apa tu tak buat. Dalam tak apa tak payah. Tunggu tak payah. Itu contoh. Itu dalam perbahasan bagaimana kita nak kaitkan hidup kita sebagai illa, kecuali sebagai untuk Allah jadikan kita semata-mata untuk liya'budun. Ibadah kita susun balik. Ibadah, bagaimana konsep ini? Kita tak nak kita syok sendiri pula. Maka ikut Nabi. Nabi solat bengkak kaki. Ini konteks dia. Apa maksud solat sampai bengkak kaki? Kita nak buat macam itu, kita takkan terbuatnya. Wallahualam lah. Kalau ada yang boleh buat, tapi itu takhsis untuk Nabi lah. Menunjukkan keistimewaan. Hebat Nabi. Takkan ada siapa boleh challenge. Namun kita ambil semangat itu. Hebat Nabi. Dosa diampunkan yang dulu, yang ke depan. Syurga dijamin. Ibadah sebegitu hebat. Aku ni syurga belum tentu. Neraka wallahualam. Silap bulan menanti. Allahu Akbar. Tiba buat ibadah nanti-nanti. Kacau kan? Kacau.
Setara Nabi yang dah confirm syurga, tak ada dosa, pun ibadah sebegitu rupa kita, itu jadi challenge. Walaupun kita tak dapat buat sehebat itu, tapi semangat itu kena ada. Itu kata dapat pahala niat tu. Nampak hebat tak? Itu rahmat Allah tu. Memang kita akan terikat dengan daya kita, masa kita, tempat kita, kadang tak terbuat. Tapi semangat itu kena solid. Semangat kena solid. Capai ke tidak, itu kena bantuan Allah. Jangan semangat pun tak ada, buat apa dah lagi. Kita tak mahu macam itu. Sedangkan Nabi SAW itu tetap konsisten semangatnya, dan semangat Nabi selari dengan perbuatan Nabi. Hebat. Sebab Nabi insanul kamil. Nabi insan kamil. Semangat Nabi, terjemahan buat. Nabi semangat, akhirnya Nabi buat. Kita mungkin semangat tapi tak terbuat. Sebab apa? Sebab begitulah adat manusia ni memang lemah. Namun jangan lemah semangat. Kita ni memang dijadikan kana dha'ifa. Memang kita lemah, hebat sekalian. Tapi jangan lemah semangat. Semangat kena kuat. Bagaimana nak kuat semangat? Kena tengok cara Nabi ibadah. Kena banyak dengar cerita tentang Nabi SAW. Tengok macam mana Nabi terjemahkan hidup Nabi sebagai hamba Allah. Baik. Dalam bab seterusnya kita dah masuk pada maja'a fi shaumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Tempoh hari kita berhenti kat solat di rumah kan? Sekarang kita masuk bab puasa. Kita puasa sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Semua tak silap saya ada hutang soalan ke? Ada ke? Kita tak habis bahas itu lagi tentang datang rumah Allah ni yakin sebab Allah ada. Betul? Ada saya bahaskan tu. Ada kan? Tak apa, di hujung nanti kalau sempat saya syarahkan lagi. Adakah yang tak datang itu bagaimana kedudukan dia? Sebab kita ambil tamsil. Nabi SAW dengan tengok, kita kadang-kadang kita bicara soal makrifat. Ingat, makrifat tidak akan terpisah dengan syariat. Bila orang yang bermakrifat, pasti bersyariat. Orang yang bersyariat belum tentu bermakrifat. Belum tentulah. Contoh, dia buat ikut-ikut sampailah tahap makrifat. Tapi kalau sampai tahap dia makrifat, pasti dia tak akan tinggal syariat. Syariat orang yang bermakrifat itu adalah mengimarahkan rumah Allah. Sehingga Nabi SAW menyatakan, cuba tengok, solat yang kita bahas sebelum ini, solat sunat di rumah. Bayangkan. Maksud kata, solat yang terbaik selepas solat maktubah, ayat ni solat fardu kita ni, yang terbaik itu solat di rumah itu adalah solat sunat. Makna kata, kita rumah kena dekat dengan masjid. Kalau ada yang peluang yang dekat dengan masjid, maka dia akan ambil peluang hadis ini, balik solat di rumah, solat sunat di rumah, ba'diyah contoh, atau qabliyah pun dia boleh dan, sebab dekat kan. Sebab tu cuma kita ni waktu iqamah mungkin dekat, tapi kalau di Haramain kita nampak panjang waktu kan. Sebenarnya nak bagi ruang itu juga kalau kita nak praktiskan. Tapi kita, itu kata tadi, kalau tak dapat buat semua, tapi kita kena tahu ada perbahasan ini. Jadi punya dekatnya masjid dengan hidup Nabi SAW. Sehingga kan sekarang rumah Nabi jadi masjid. Rumah Nabi jadi masjid. Jadi masjid ini kalau kita syarahkan pada tamsil. Contoh, bila bab iman mesti ada perbahasan wa yaribullahu al-amsal linnas bagi tamsil. Jadi dalam perbahasannya lepas, kenapa rumah ini dan rumah kita, rumah Allah ini dikaitkan dengan orang kata apa, solat itu tanda ingat. Maka di situ tamsilnya kita datang rumah Allah. Kita tamsilkan dengan kita datang rumah mak. Contoh, rumah mak ayah. Kita datang rumah mak ayah sebab mak ayah ada. Tu. Tamsilnya. Mak ayah ada. Kan kalau dalam perbahasan sifat 20, nafsiyah. Dimulakan dengan asma' dulu. Allah. Ismul Azam, Allah wujud. Dia tak ada perbahasan wujud dah. Allah wujud. Allah wujud.
maka Allah ada. Jadi kita datang rumah mak kita sebab mak ada. Maka kita tanyalah pula orang yang datang tak balik kampung, kenapa tak balik? Mak dah tak ada, ayah dah tak ada. Balik pun sekadar balik mungkin rumah saka, jumpa adik-beradik, tapi tak seperti dulu. Maka kita tamsilkanlah, kita datang rumah Allah itu bukan sebab ada masa. Bukan kita ada masa baru datang jumpa mak, bukan sebab ada makan-makan baru balik jumpa mak, sebab ada mak lah. Jadi kita datang masjid ni sebab i'tiqad nak balik kepada ya'muru tadi. Nama ya'muru masajidallahi man amana billah. Siapa beriman kepada Allah. Man amana billah ini kalau ditakrifkan Imam Abu Hanifah, isyarat kepada Allah ada. Jadi kita datang rumah Allah ni, i'tiqad kita sebenarnya Allah ada, bukan kita ada masa. Jadi kita buatlah satu kesedaran, bimbang-bimbang yang tak datang. Kita takut dia tak ada i'tiqad Allah ada. Ambil tamsil macam mak tadi, kenapa dia tak balik rumah? Sebab mak dah tak ada. Tapi kalau tak dapat datang, kurang-kurang kita rasa bersalah, yakin tetap Allah ada. Jangan ambil mudah dengan kataan tak pergi pun tak apa, sebab ada mazhab yang mewajibkan datang. Jadi solat itu di masjid itu memang menterjemahkan iman, bukan menterjemahkan dah tak ada buat apa. Jadi kita boleh ukur sendirilah keadaan iman suasana akhir zaman. Jadi kita bawa pergi perbahasan itu pula. Cuma kita ambil pengajaran dan perhatian, sekiranya ada halangan tak dapat datang, ia memandangkan kita bukan tuntutan kewajipan. Namun macam tadi, walaupun kita lemah untuk datang, tapi kita tak lemah semangat untuk meyakini, yakin Allah ada. Minta maaf ya Allah tak dapat, ada halangan. Ya Allah. Macam contoh, call mak. Minta maaf mak, bukan tak nak datang. Tapi kan, at least ada satu sebab. Kita tak nak buat tak tahu, dia tak datang. Anak aku ni hidup lagi dah. Ke dia tak tahu aku hidup lagi? Tak tahu. Tu ayat dia macam gitu. Kurang-kurang dia WhatsApp, mak, tak maaf mak, tak dapat datang. Maaf tu ada, beradab tu ada. Tak dapat datang rumah Allah tu kena ada adab. Tak maaf ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Dia kan ada rasa bersalah tu. Itu perbahasan. Sebab itu solat rumah kita, kan rumah Allah ni menyatakan solat kita tak ingat bahawa Allah ada. Solat kan itu perbahasan tentang ingat Allah. Itu perbahasan. Jadi kalau boleh datang 5 waktu, alhamdulillah. Kalau tak dapat 5, 4 waktu. Kalau tak dapat 4 waktu, 3 waktu. Kalau tak dapat 3, 2. Kalau dapat 2, 1. Kalau tak dapat, tak payah. Ini almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus kata, payah no nak datang, tak payah. Ambil lah, usahakanlah. Sementara, tadi contoh kalau mak ayah kan, sementara mak ada tu balik lah. Kalau tak ada jangan menyesal. Ni kita terbalik. Sementara kita ada ni balik, datanglah. Kalau dah tak ada jangan menyesal. Tiba-tiba dah ada dalam kubur. Tu terbalik. Kalau mak ayah tadi kita kata macam tu. Kalau sementara mak ayah ada balik, kalau mak ayah tak ada hentikan jangan menyesal. Kalau kita pula sementara Allah adakan aku ni aku datang. Jangan nantikan jasad yang membujur kaku saja disolatkan di depan. Waktu tu tak ada apa dah nak menyesal. Baik. Itu perbahasan solat sunat rumah ni kita kaitkan macam itulah. Baik. Baik. Dalam bab puasa sunat. Puasa sunat. Ustaz ada solat tambah tu Ustaz. Tak apa. Kita tanya, kita habiskan soalan ni tak apa. Sila Ustaz. Cuma bila yakin Allah tak tahu. Kebahagiaan jangan menempatkan Allah Ta'ala di masjid saja. Okey, betul. Dengan ada keyakinan Allah Ta'ala memang ada, tapi bukan Allah Ta'ala bertempat. Ya. Dengan keyakinan. Baik. Itu sudah pasti. Bila kita mengaji sifat 20, kita akan terkeluar daripada fahaman tajsim, tashbih. Kita tak akan faham bahawa Allah itu bertempat. Cuma dalam syariat perlu ada tempat. Kiblat bagi solat tu Kaabah.
Ada tempat tidak? Ada kan? Kiblat bagi berdoa itu langit. Kita kiblat orang bersyariat itu masjid. Jadi mengatakan Allah ada bukan isyarat ada di masjid. Tapi Allah ada merujuk pada syariat yang utama yang mesti kita kena imarahkan. Macam tadi lah. Mak ada, tak masuk mak tu ada kat rumah saja. Tapi kerana itu yang utama nak menggambarkan mak ada. Jadi yang utama nak menggambarkan Allah ada, itu kita boleh dalil Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau nak faham secara ijmal, secara ringkas, tanda Allah ada. Tengok alam. Sebab tu isyarat tengok langit. Bukan menunjuk berada di langit. Tengok alam. Mana kalau alam ada, menunjukkan Allah ada. Bukan alam yang ada. Tamsil dia mudah. Kita datang rumah orang, tengok lampu terpasang, kipas terpasang. Lampu terpasang, kipas terpasang. Tengok orang tak ada. Kita tak kata lampu pasang, kipas pasang. Ni lampu ada ni, kipas ada ni. Kita akan kata orang ada ni. Itu isyarat. Maka isyarat untuk mengatakan Allah ada, kalau kita tamsilkan kepada makhluk kejadian, maka isyaratnya masjid. Apa isyarat? I'tiqad. Sebab dia iman pasti ada amal. Pasti. Syariat pasti. Iman, amal. Jadi kalau beriktikad Allah ada, apa syariat dia? Masjid. Bukan di mana Allah ada. Itu soalan dia berbeza. Itu berbeza. Malah tak ada soalan ditimbulkan begitu. Dah? Khalas. Baik. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, isyak dah kah? Dah masuk? Belum kan? Okey, baik. Kita sambung dalam bab puasa Nabi SAW. Maja'a fi sawmi Rasulullah SAW. Kita baca hadis satu dulu, bahasa 4, satu ni lah. An Abdullah bin Syaqiq qal sa'altu Aisyah an siyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat kana yasumu hatta naqul qad sham wa yuftiru hatta naqul qad aftar qalat wa ma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamila منذ قدم المدينة إلى رمضان. Yang bermaksud Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah SAW berpuasa sehingga kami mengatakan sungguh baginda berpuasa. Manakala pada waktu lain pula Rasulullah juga tidak berpuasa sehingga kami mengatakan sungguh baginda tidak berpuasa. Semenjak tinggal di Madinah, Rasulullah tidak pernah berpuasa penuh selama sebulan kecuali puasa bulan Ramadan. Itu hadis yang ke-185. Kita baca hadis yang ke-seterusnya sebab ni kita boleh takhrijkan kedua hadis ini. Baik. Hadis yang seterusnya an Anas bin Malik annahu su'ila an saumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal kana yasumu min asy-syahri hatta nara an la yuridu an yuftira minhu wa yuftiru minhu hatta nara an la yurida an yasuma minhu syai'a wa kunta la tasha'u an tarahu min al-lail musalliya illa ra'aitahu musalliya wa la naima illa ra'aitah. Yang bermaksud Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahawasanya beliau ditanya mengenai puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berpuasa beberapa hari dalam bulan tertentu sehingga kami menyangka baginda akan berpuasa penuh selama sebulan. Baginda juga pernah tidak berpuasa dalam saat tertentu sehingga kami menyangkakan bahawa baginda sama sekali tidak mahu berpuasa pada bulan tersebut. Jika engkau ingin melihat baginda solat di malam hari, engkau tentu akan melihat baginda melaksanakannya. Begitu juga sekiranya engkau ingin melihat baginda tidur di malam hari, maka engkau tentu akan melihat baginda tidur. Baik. Azan. Dalam saat kita. Kita bagi lalu azan sekejap, belum kita buat kesimpulan.
لا إله إلا الله محمد رسول الله مرضى زنا وتتم والصلاة القائمة على سيدنا محمد المسلم والبعض النقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala. Khair. Kesimpulan dia, kita bagi pada tafsiran hadis dan pengajaran pada hadis yang kita bacakan dua hadis tadi. Yang pertama, hadis tersebut menceritakan bahawa pada bulan-bulan lain selain Ramadan, Nabi tidaklah berpuasa pada setiap hari sehingga sebulan penuh. Ada kalanya baginda berpuasa dan ada kalanya baginda berpuasa. Ini ada kalanya Nabi berbuka, tidak berpuasa. Pada bulan Ramadan saja baginda berpuasa setiap hari sehingga sebulan penuh. Yang kedua, daripada hadis-hadis tersebut kita dapat mengetahui bahawa cara Nabi melaksanakan ibadah sunat tidaklah sekata. Yakni tidaklah ada satu pattern tertentu, tidak. Dan ia berubah-ubah mengikut keadaan. Dan pengajaran di sini kita lihat yang pertama, galakkan berpuasa pada setiap bulan. Hadis-hadis di atas menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW ada berpuasa pada setiap bulan. Cuma baginda tidaklah berpuasa pada setiap hari kecuali pada bulan Ramadan. Berkata Imam An-Nawawi, adalah digalakkan, yakni disunatkan untuk tidak sunyi pada mana-mana bulan yang kita lalui daripada puasa. Maksud Imam An-Nawawi itu adalah kita digalakkan berpuasa pada setiap bulan walaupun sehari, agar tidak kosong bulan yang kita lalui daripada ibadat berpuasa. Dan yang kedua, pengajaran yang kedua, hadis-hadis tersebut juga menunjukkan kepada kita bahawa puasa sunat tidak terhad pada hari-hari tertentu sahaja. Dari segi keharusan berpuasa padanya, akan tetapi sepanjang tahun ada terbuka untuk kita berpuasa sunat kecuali pada Ramadan. Diwajibkan sebulan, disyariatkan puasa fardu. Serta 2 hari raya dari hari tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang itu saja, yakni puasa sebulan Ramadan dan hari tasyrik yang tidak dibenarkan berpuasa. Yakni kalau kita nak berpuasa sepanjang tahun terbuka, open. Cuma di sini nanti adalah hadis-hadis yang menceritakan puasa sunat Nabi pada hari-hari yang Nabi kerap berpuasa. Wallahu alam, itu berhenti setakat ini dulu. Kita akan sambung pada perjumpaan yang akan datang. Mohon ampun maaf daripada saya, kekurangan, terkasar-kata kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Insana fi khusr illa alladhina amanu wa salih. تواصل الحق تواصل الصبر والله أعلم بالصواب. تكبير الله أكبر.